Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Rabu 10 Jamadil Awal 1443 bersamaan dengan 15 Disember 2021. Negara Brunei Darussalam mula melangkah masuk ke fasa endemik dalam usaha pemulihan negara dari kesan pandemik COVID-19. Dengan bermulanya fasa ini, gangguan minima kepada aktiviti harian masyarakat adalah diharapkan dan keadaan akan pulih secara beransur-ansur. Dengan permulaan fasa baru ini juga, format laporan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam akan berubah dan lebih memfokus kepada indikator-indikator epidemiologi dan semasa yang lebih menjurus kepada perlindungan masyarakat secara keseluruhannya. Pada hari pertama fasa endemik ini, sebanyak 9 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 15,372 orang. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 3,781 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Oleh itu, kadar kes positif pada hari ini ialah sebanyak 0.2%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi, dan satu kes adalah dalam kategori 5, yang memerlukan bantuan mesin pernafasan dan dirawat di unit rawatan intensif. Sementara itu, tidak ada kematian yang dikaitkan dengan COVID-19 telah dicatatkan dalam masa 24 jam yang lalu. 19 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,046 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 226 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 5.2%. Sehingga kemarin 14 Disember 2021, pencapaian program vaksinasi kebangsaan adalah seperti berikut. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin ialah 94.2%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 90.5%. Manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 3.9%. Seterusnya, berikutan makluman yang berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa sidang media kemarin mengenai pembukaan pusat-pusat penjagaan kanak-kanak. Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 akan melaksanakan satu kaji selidik secara online untuk mendapatkan maklum balas dari orang ramai, khususnya ibu bapa dan penjaga kanak-kanak, mengenai pembukaan pusat-pusat penjagaan kanak-kanak. Kaji selidik ini akan bermula pada jam 8 malam hari ini hingga tengah malam hari Ahad, 19 Disember 2021 melalui pautan seperti yang tertera pada skrin sekarang. Kerjasama daripada orang ramai untuk menyertai kaji selidik adalah sangat diharapkan kerana maklumat yang diperolehi dari kaji selidik ini diharap akan dapat membantu Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 membuat perancangan yang sempurna dan teratur ke arah pembukaan pusat-pusat penjagaan kanak-kanak di negara ini. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 9 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 8 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Patuhi garis panduan semasa fasa endemik bagi keselamatan dan kesejahteraan kita semua.
Semoga segala usaha yang telah dilaksanakan akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Kita sekarang berada di fasa endemik, melangkah kepada kehidupan gaya normal dengan norma baharu. Mari kita sama-sama melalui dunia ini dengan selamat demi melindungi mereka yang kita sayangi semasa fasa endemik ini. Pastikan tangan anda sentiasa bersih, bantu mereka yang mudah terdedah dengan menjalankan tugas-tugas mereka, sentiasa memakai sungkup muka apabila keluar rumah. Kehidupan boleh diteruskan seperti biasa selagi kita mengambil langkah berjaga-jaga. Sentiasa menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bagi anak-anak kita, marilah kita sama-sama memainkan peranan dalam membimbing mereka ke arah yang betul. Aktiviti sosial kini sedikit berbeza, tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh melakukannya dengan seronok. Jika boleh, keluar rumah semasa keadaan kurang sibuk untuk mengelakkan orang ramai. Apabila memasuki mana-mana premis, log masuk dengan menggunakan aplikasi Blue Health. Pastikan anda sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan gunakan pembayaran secara atas talian atau tanpa sentuh sebanyak mungkin. Mari kita semua memainkan peranan kita demi menjaga orang yang kita sayangi dan negara kita. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Berikutan pengumuman mengenai fasa endemik yang bermula pada hari ini Rabu 15 Disember 2021. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC ingin mengongsikan beberapa maklumat terkini mengenai 3 perkara seperti berikut. Perkara pertama adalah mengenai SOP pembukaan sekolah memandu dan pengangkutan awam. Selaras dengan garis panduan fasa awal endemik bagi sekolah memandu yang dikeluarkan melalui laman sesawang www.jpm.gov.bn, semua sekolah-sekolah memandu adalah dibenarkan untuk beroperasi secara fizikal hingga kapasiti 50% pada peringkat pertama dan 70% pada peringkat kedua dengan prosedur operasi standard SOP seperti yang telah ditetapkan. Sementara itu, ujian-ujian memandu juga akan dijalankan oleh Jabatan Pengangkutan Darat JPD mengikut SOP fasa endemik yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pengangkutan awam seperti bas, teksi dan perkhidmatan-perkhidmatan e-hailing seperti DART serta pengangkutan perahu penambang, perahu penumpang dan kapal penumpang di mana jumlah penumpang ditingkatkan kepada 75% dari jumlah kapasiti penumpang sebelumnya iaitu 50%, tidak termasuk pemandu. Dan memastikan adanya langkah-langkah penjarakan sosial. Ini berarti kapasiti tempat duduk kenderaan dan jumlah penumpang bagi teksi dan kenderaan e-hailing seperti perkhidmatan DART adalah mengikut muatan tempat duduk kenderaan seperti contoh muatan tempat duduk kenderaan ialah 5 orang iaitu 5-seater dan had penumpang adalah 3 orang serta seterusnya jika muatannya adalah 7 orang ataupun 7-seater, had penumpangnya adalah 4 orang.
Perkara kedua adalah mengenai lesen kenderaan dan lesen memandu. Merujuk sidang media MTIC pada 7 hari bulan Oktober 2021, MTIC telah memaklumkan mengenai sistem pesanan ringkas SMS bagi menggantikan sementara waktu kad lesen memandu dan pelekat lesen kenderaan, iaitu sebagai langkah interim ataupun sementara yang diambil dalam memastikan keberlangsungan perkhidmatan pembaharuan di bawah Business Continuity Plan ataupun BCP Jabatan Pengangkutan Darat. Langkah sementara ataupun interim SMS ini telah dilaksanakan bermula 8 Oktober 2021 hinggalah 11 hari bulan Disember 2021 bagi SMS lesen memandu dan 8 Oktober 2021 hingga 15 Disember 2021 bagi SMS lesen kenderaan ataupun vehicle license. Dikongsikan di sini dari 1 Ogos 2021 sehingga 13 Disember 2021, JPD telah menerima sebanyak 131,254 permohonan, iaitu sebanyak 87,616 bagi lesen kenderaan, vehicle license, dan sebanyak 43,638 bagi lesen memandu, driving license. Daripada jumlah permohonan tersebut, alhamdulillah sebanyak 97%, iaitu 127,415 permohonan telah diluluskan dan hanya tinggal 3%, iaitu 3,839 permohonan yang masih diproses. Dan sementara itu sebanyak 97,263 SMS telah dihantar, iaitu sebanyak 66,290 SMS bagi permohonan lesen kenderaan dan 30,973 SMS bagi permohonan lesen memandu. Alhamdulillah, sebagai langkah pembaikan perkhidmatan-perkhidmatan yang berterusan, MTIC ingin memaklumkan mengenai beberapa pembaharuan yang diantaranya adalah dengan memperkenalkan kaedah lesen digital ataupun digital license dalam aplikasi Transport BN bagi menggantikan penggunaan SMS sebelum ini. Lesen digital ini boleh diakses secara dalam talian iaitu online melalui aplikasi telefon bimbit dan ianya mengandungi maklumat-maklumat mengenai keterangan butiran pemandu dan kenderaan. Antara maklumat-maklumat ini adalah kelas lesen memandu, pemilik kenderaan dan tempoh sah lesen bagi setiap kenderaan dan tempoh sah kelas ataupun kelas-kelas lesen memandu bagi setiap pemegang atau pemandu. Pengguna perlu mendaftar akaun di e-Darussalam bagi yang belum membuat demikian, dan bagi mereka yang sudah mempunyai akaun e-Darussalam, mereka hanya memerlukan nombor kad pengenalan pintar serta password e-Darussalam untuk melaksanakan urusan-urusan secara perkhidmatan sekali sahaja, iaitu single sign-on. Kod-kod warna juga digunakan bagi menunjukkan status lesen, iaitu kod warna hijau bagi status lesen memandu yang sah. Kod warna kuning bagi tempoh sah lesen 30 hari dari tarikh mansuh dan kod warna merah bagi lesen memandu yang sudah mansuh. Orang ramai juga boleh menggunakan ciri iaitu cari search function melalui Transport BN ataupun laman web Jabatan Pengangkutan Darat iaitu www.jpd.gov.bn/lesen bagi mengetahui status dan tempoh sah lesen memandu dan lesen kenderaan tanpa perlu mempunyai akaun e-Darussalam. Selain itu, orang ramai juga boleh mencetak atau memprint lesen memandu digital dan lesen kenderaan digital dengan memilih PDF format di dalam Transport BN. Maklumat lanjut mengenai dengan lesen digital ini akan dikongsikan oleh Jabatan Pengangkutan Darat dalam masa yang terdekat ini, insya-Allah. Perkhidmatan nombor Q juga merupakan ciri tambahan di Transport BN
bagi membolehkan orang ramai untuk mengetahui senarai nombor-nombor pendaftaran kenderaan yang boleh dipohonkan melalui tawaran terbuka. Sehubungan dengan ini, orang ramai adalah dinasihatkan untuk memuat turun ataupun mengemas kini dan seterusnya menggunakan versi terkini Transport BN yang boleh didapati di App Store bagi iOS dan Google Play bagi pengguna Android bagi menggunakan ciri-ciri baharu ini. Sebagai langkah tambahan, orang ramai yang memohon dan membaharui lesen memandu selepas 8 hari bulan Disember 2021 telah juga mula diberikan kad lesen memandu fizikal dan tidak lagi menerima SMS. Bagi permohonan yang dibuat sebelum 8 Disember 2021, pihak Jabatan Pengangkutan Darat JPD akan mengeluarkan kad lesen memandu fizikal kepada pemohon-pemohon atau pemegang-pemegang lesen memandu secara berperingkat-peringkat. Sementara itu, bagi lesen kenderaan, SMS lesen kenderaan atau e-receipt yang diterima semasa permohonan melalui perkhidmatan samada dalam talian melalui portal www.gov.bn atau aplikasi Transport BN atau talian Darussalam 123 atau resit yang diterima semasa permohonan melalui perkhidmatan kaunter-kaunter cawangan JPD ataupun kaunter-kaunter cawangan pejabat-pejabat pos adalah masih diguna pakai. Di kesempatan ini juga, MTIC ingin memaklumkan bahawa pemasangan pelekat lesen kenderaan ataupun vehicle license adalah dengan ini tidak lagi diperlukan untuk dipasang pada cermin hadapan kenderaan. MTIC dan JPD telah pun mengadakan beberapa taklimat dan perbincangan dengan pihak-pihak tertentu di dalam negeri termasuk Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Pasukan Polis Diraja Brunei, Wakil Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di Malaysia, termasuk Konsulat Negara Brunei Darussalam di Sabah dan Sarawak. Dan di samping itu, MTIC dan JPD juga telah pun memberikan taklimat dan mengadakan beberapa perundingan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Raya JPJ Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak termasuk Pasukan Polis Diraja Malaysia mengenai dengan pengenalan baru lesen kenderaan yang berbentuk digital ini. Walau bagaimanapun, orang ramai terutama sekali pemandu-pemandu yang berhasrat untuk keluar negeri jiran nanti adalah disarankan untuk mencetak lesen kenderaan dari aplikasi Transport BN terlebih dulu untuk disimpan di dalam kenderaan bagi sebarang kemungkinan ianya diperlukan sahaja. Sekiranya diperlukan, orang ramai juga mempunyai pilihan untuk mencetak lesen kenderaan mereka di cawangan-cawangan JPD di setiap daerah. Perkara ketiga adalah mengenai lesen memandu kelas 3 bagi warga emas berumur 70 tahun dan ke atas. Alhamdulillah, MTIC sukacita memaklumkan mengenai perubahan dasar berkaitan permohonan membaharui lesen memandu kelas 3 bagi warga emas yang berumur dari 70 tahun dan ke atas yang sebelum ini dihadkan kepada 1 tahun. Alhamdulillah, setelah membuat penilaian dan penelitian, pihak MTIC ingin memaklumkan bahawa pemohon berumur 70 tahun hingga 85 tahun kini diberikan pilihan untuk membaharui lesen memandu mereka bagi tempoh 1 tahun, 3 tahun ataupun 5 tahun sekali. Pemohon hanya perlu melengkapkan borang pengakuan kesihatan diri iaitu Self-Health Declaration Form yang disediakan oleh Jabatan Pengangkutan Darat semasa membaharui lesen memandu. Manakala bagi pemohon yang berumur 80 tahun dan ke atas pula, mereka boleh membaharui lesen memandu kelas 3 mereka bagi tempoh 1 tahun sahaja dengan menyertakan sijil kesihatan iaitu Medical Certificate yang disahkan oleh pengamal perubatan yang berdaftar dan diiktiraf.
Keterangan lanjut mengenai pelaksanaan perkara-perkara di atas juga akan diterangkan dengan lebih terperinci melalui siaran media JPD yang insya-Allah akan diadakan dalam masa yang terdekat ini. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, orang ramai bolehlah menghubungi talian Darussalam 123, talian WhatsApp TD123 di 673-8333-123 atau melalui talian WhatsApp JPD di 673-718-1641 ataupun Instagram @jpd.bn atau mengemail kepada info_ltd@jpd.gov.bn. Dengan itu, saya akan mengongsikan satu video mengenai perkhidmatan digital license. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sisi sidang media membukakan soalan-soalan dari pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, saya Kartini dari Pelita Brunei. Di sini saya ingin mengajukan soalan pada Yang Berhormat Datuk Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, dalam fasa endemik ini, adakah Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi masih akan mencetak semula lesen kenderaan atau cukai jalan yang sebelum ini diganti dengan SMS? Dan soalan kedua, jika SMS lesen kenderaan atau cukai jalan yang dihantar oleh Jabatan Pengangkutan Darat terbuang atau terdelete lah oleh pemilik kenderaan, bagaimanakah cara atau kaedah untuk mendapatkan semula SMS atau sahlaku lesen kenderaan tersebut? Terima kasih Puan daripada Jabatan Penerangan. Mula-mula soalan pertama tadi mengenai memprint semula vehicle license dan juga driving license tadi tu. Dua kita tanya. Meluruskan saja, kita ni orang ramai memang dari dulu suka menggalar road tax apa ni. It's actually kenderaan pula atau vehicle license. Tapi kita ni sudah biasa sudahlah. So we will accept it juga lah. Road tax ni. It's actually lesen kenderaan tu yang di stiker di Ceramin selama ni. Jadi alhamdulillah dengan pengumuman saya tadi tu SMS satu masa yang saya terangkan tadi adalah buat sementara tu to maintain BCP lah supaya perkhidmatan itu berjalan. Jadinya ada isu-isu kedapatan lah apabila SMS satu ia bukannya sustainable lah ni orang bukannya untuk susah untuk dikuat kuasa dan sebagainya, diguna pakai pun susah sebenarnya, tetapi itu adalah sementara waktu. Jadi alhamdulillah solution yang orang permanent adalah mengenai digital license ni. Itu apapun dalam sistem pengangkutan darat masa ni. Jadinya dalam hal ini memanglah hendak lagi di print lah untuk menjawab soalan itu. Dan insya-Allah kalaupun
bis kita menaruh apapun stiker di cermin, memang indah lagi ada anulah kadang. InsyaAllah indah lagi signifikan tu. Sebab apa-apa ni semua dalam sistem pengangkutan darat yang boleh Ketani akses melalui aplikasi Transport BN. It works something like macam manulah, macam contohnya BruHealth Ketani masa ni. Ini dengan tadi, kalau Ketani mendownload Transport BN masa ni, dikemaskinikan sudah diupdate. Di sana tah kita punya vehicle license itulah sebenarnya. Kita punya apa ni road tax yang kena galar oleh Ketani itu. Dan di sanalah juga lesen memandu Ketani detailnya. Dan ini kalau saya alu-alukanlah pihak media untuk mendownload juga, ia ada dua functionnya, dua fungsinya. Satu, kalau Ketani kan mencek detail Ketani sendiri, kan mencek Ketani punya driving license, mencek Ketani punya VL ataupun kereta-kereta Ketani yang mansuh ke anda, Ketani boleh tak? Ketani ada IC number, masukkan, dan makai e-Darussalam account, ada password kena beri Ketani pakai. Yang bagusnya, berbanding dengan apa yang Transport BN selama ni, ianya adalah single sign-on saja. Sekiranya sekali kita masuk, tidak lagi payah anulah, keluar masuk. Asal saja kita memegang mobile itulah. Dan fungsi kedua adalah untuk orang awam Ketani lah, termasuk juga untuk pihak penguatkuasa juga, enforcement agency berguna, di mana ada fungsi search tadi yang saya nyatakan tadi itu, di mana kita boleh menaip apa saja nombor kereta yang kita lihat. Di sana tah keluar memberitahu ia ada mansuh atau tidak. Ia tah 3 warna tadi itu, hijau, kuning, merah. Jadinya ini alhamdulillah setelah diuji beberapa bulan ini ia tah inilah insyaallah this is the anulah yang orang apa way forwardnya, bukan lagi secara interim ni, tapi ini tah yang kita lihat. Ini sasaran Ketani juga pada penghujung tahun ini untuk mengeluarkan digital license ini. Dan bukan saya bukan di print, tetapi ikut keadaan juga ada saya menyatakan tadi, kalau nanti insyaAllah orang akan keluar negeri apa tu, ia boleh memohon by request lah. Kalau ia untuk anulah, to safeguard juga lah ke dia ni untuk di luar negeri. Tapi dalam Brunei insyaAllah, tidak payah lagi menggunakan itulah stiker ni. JPD pun dia lagi akan mengeluarkan stiker yang itu. Cuma IC number dan nombor kereta kenderaan saja diperlukan. Jadinya walaupun ke mana-mana, tidak ada apa-apa, pihak penguasa enforcement boleh juga saja mencek nombor kereta itu expired atau tidak lisennya. Mengenai dengan driving license, tadi soalan kita, memang ini masih di print ya, driving license ini ada sekarang dibuat penelitian juga sekarang, diberi tempoh lah, mungkin dalam setahun 2 ni akan dinilai dan diteliti jika perlunya ada keperluan untuk mendigitalkan semua sekali. Tetapi masa ni driving license kita ni dengan Transport BN ini dalam digital form ini adalah kembar digitalnya lah, maksudnya digital twinnya lah, kembar twinnya pada masa ni. So vehicle license in the print, tetapi lesen memandu kad masih di print, dikeluarkan. Dan soalan yang kedua tadi itu mengenai yang inilah, kalau SMS hilang apa ni, ini tidak lagi ada lah. So redundant sudah ni, sebab tadi saya memaklumkan juga sudah dengan ini kita mengganti SMS tadi ni. Seperti saya sebutkan tadi, SMS itu adalah sementara dan memang benar tak, kalau lesen kita ni sekolah driving license 10 tahun, macam mana kan katanya menaruh 10 tahun juga kan dalam SMS kan, itu yang sementara lah. So itulah yang soalan yang bagus tadi tu. So in reality-nya itu tu. Kalau SMS itu hilang pun tidak lagi ada tidak lagi applicable lah soalan itu. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk, I am Rasidah from The Scoop. This question is for the Minister of Health. Datuk, what are the factors that lead the government to decide which countries are included in the green travel list? Okay, terima kasih. Jadi green travelers ataupun
green list ni ialah sebagai satu percubaan pelang saja. So tani kalau kan dikirakan banyak peluang negeri kan dimasukkan ini sebagai percubaan. So tani milih 4 buah negara ni dululah. Atau mengikut dia punya keadaan sistem kesihatan dorang jangan. So insyaallah kalau 4 negara ini berjalan dengan baik, di mana seperti diterangkan sebelum ni ketibaan semua bersuap apa di airport tu. So tadi melihat dulu macam mana pelancarannya, dan kalau okey mungkin akan ditambah lagi lah kemudian hari. To add on to that, Dato', countries across the world have banned British travellers because there's an increase as the number of Omicron cases continue to rise. Is Brunei considering removing UK from the green travel list as well? Omicron ni seperti yang bis kita tahu juga, ia kadar jangkitannya ataupun infectivity-nya mungkin 2 kali ganda daripada Delta lah. Tapi dari segi gejalanya ataupun severity-nya much less than Delta lah. Jadi dengan persediaan kita ni bervaksin dengan booster ni, insyaAllah ini dapat mengawal lah penularan ni, dan ia dijangka akan menjadi varian yang dominan lah in the next few months. So mudahan dah tiba di sini, tapi dah dapat disangkakan ia akan juga sampai di sini lah. Tapi itu tu yang penting, persediaan kita ni dan SOP yang tertentu lah. Has there been discussion, Dato', to remove UK from the list so far, even though it's currently in trial basis? Dah masih. Okay, thank you so much. This is James from Brunei Britain. Good afternoon to Yang Muhammad Dato', Minister of Health, Yang Muhammad Dato', Minister of Transport and Info Communication. My question is for the Yang Muhammad Dato', Minister of Transport and Info Communication. As we are moving towards endemic, air travel restrictions are being relaxed. What is the SOP in the Brunei International Airport, especially at the departure and arrival hall? Terima kasih, James. Mengenai SOP airport di Brunei International Airport, apabila Ketani mula dibukakan 1 Januari sekarang tu, insyaAllah 2022, untuk makluman saja ni, pihak Jabatan Penerbangan Awam sedang mengemaskinikanlah, and they will be issuing, akan mengeluarkan satu kenyataan dalam masa terdekat ini mengenai SOP airport ini, dan insyaAllah akan dikeluarkan memang awal lah, beberapa hari ataupun dalam sehari 2 ni lah mengenai SOP itu. Dalam kesempatan ini juga, kali saya ingin menyeru orang ramai juga, ataupun beri nasihat sedikit. Masa ni waktu peralihan masa hari ini kita ni endemik 15 hari bulan. Di airport ini ia lain sedikit bukannya macam premis-premis lain lah. Macam kalau di mall ada kedai-kedai, tapi di airport ini ia ada jual kedai restoran apa-apa. Jadinya dalam hal ini untuk memberi satu penjelasan saja. Mulai hari ini kapasiti kedai-kedai itu, kalau ada orang kan ke airport untuk makan contohnya ataupun bukan untuk terbang ke luar negeri, ia akan mengikut SOP premis yang dikeluarkan baru-baru ini lah, iaitu 75% hard capacity. Dan bagi orang yang terbang ke luar negeri masa ini, just secara ringkas saja, ia akan mengikut SOP yang dijalankan lah sehingga 1 hari bulan Januari itu nanti. Itu kadang ada pihak DC akan mengumumkan lah apa SOP-nya. Jadi pada masa ini SOP-nya masih lagi drop off bagi orang penumpang ke luar negeri, dan boleh dibenarkan seorang untuk menangani lah kalau check in jika perlu, tapi seboleh-bolehnya mendrop off. Dan saya ingin menasihatkan dan mengambil kesempatan juga mengucapkan
penghargaan lah kepada orang ramai, penumpang-penumpang apa ni. Sebab alhamdulillah berkat kerjasama, kefahaman, understanding sama-sama kita ni usaha saling faham memahami apa ni. Alhamdulillah anulah keadaan terkawal lah di airport tu, alhamdulillah. Dan orang ramai pun akur juga drop off ibu bapa khususnya apabila menghantar tu kanak-kanak ke UK apa anulah akur dengan anunya SOP-nya dengan kerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan khususnya. Jadinya insyaallah walaupun sekarang endemik dibukakan 1 Januari bagi penerbangan apa ni, nasihat saya sejak sekarang insyaallah anulah kita ni perlu berjaga-jaga je lah insyaallah. Dan ini sekarang ada anulah SOP-nya tertentu je. Jangan jauh kita ni berbuka terus, tapi ada berperingkat-peringkat lah. Dan ini akan diteliti kesesuaiannya dari masa ke semasa insyaallah. Terima kasih. My next question is about will counter in post office and also land transport department be operating back to normal during the endemic phase? Terima kasih James. Kaunter-kaunter perkhidmatan ataupun operasi pengangkutan darat dan juga pos insyaallah mulai hari ini 15 hari bulan Disember ni when we are into endemic sudah ia akan beroperasi waktu jamnya bagi pos adalah dari jam pukul 8:30 sekejap saya mensahkan dulu maaf, adalah daripada pukul 8 pagi hingga ke 3 petang. Artinya cawangan-cawangan kaunter-kaunter perkhidmatan pos. Sama juga dengan Jabatan Pengangkutan Darat, ia lain sedikit. Operasi waktu bekerjanya bagi kaunter-kaunter adalah jam 8 hingga 11.30 pagi dan juga daripada 1.30 petang hingga 3 petang. Artinya back to normal hours lah. Seperti sebelum ini. Dan had capacity adalah mengikut SOP yang telah pun dikongsikan sebelum ini di press conference sebelum ini, iaitu 75% had capacity bagi kaunter-kaunter semua kaunter perkhidmatan kerajaan, termasuklah Jabatan Pengangkutan Darat dan Jabatan Perkhidmatan Pos ini. Jadinya insyaAllah all the services perkhidmatan-perkhidmatan akan diberikan seperti biasa. Dan cuma satu saja, saya difahamkan juga Jabatan Pengangkutan Darat di headquarters Gadong, insyaallah ia juga akan buka pada waktu tengah hari, iaitu 11.30 ke pukul 3 tu, iaitu lunch time, bagi perkhidmatan-perkhidmatan kaunter pembaharuan vehicle license ataupun lesen kenderaan dan lesen memandu. Jadinya orang ramai boleh juga datang ke kaunter, tetapi untuk mengingati juga semua, ia membaharui itu tidak akan dikeluarkan lagi macam road tax ataupun vehicle license yang ketika tu. Cuma apabila membaharui, kalau ia mendownload transport bian aplikasi, ianya akan ada di sana lah. So that will be his vehicle license lah di dalam mobilnya. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Datuk. My next question is for the Minister of Health. Just one question about the Omicron. Do Datuk think that it's a matter of time that Omicron would be detected in Brunei? Okay. Ya, seperti saya nyatakan tadilah, dari segi epidemiologinya lah, Omicron ini dijangka akan menjadi varian yang dominan lah, kerana ia cepat merebak. Tapi gejalanya seperti saya terangkan tadi adalah lebih ringan daripada Delta. Jadi dengan movement orang keluar masuk ni, it's a matter of time sajalah. Tapi seboleh-bolehnya tani of course tidak maulah apa juga SOP tani buat sedaya upaya untuk mencegahnya. Sebelum ni pun macam tani dah mau Delta kemarin, tapi sampai juga di sini kan. So agak sukarlah kalau akan orang tadi ditekahin dah boleh ada di sini, itu payah sikitlah. Tapi time cuba sedaya upaya apa je dengan SOP yang ada, dan
dan dia punya sebagai satu langkah berjaga-jaga itu untuk mendapatkan booster ni lah. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.